Kita ambil lebih kurang 5-6 intern baru-baru ni 6 bulan lepas. Kita dah train dia. Basically apa yang company saya buat, kita ubah term intern tu kepada apprentice. So kita jadikan dia sebagai apprentice mobile app developer lah, apprentice sebagai system analyst lah, apprentice project manager lah. Maksudnya kat situ, kita bukan bagi task dan kita tinggal, bukan. Maksudnya kita train budak tu betul-betul sampailah dia jadi sebagai seorang yang profesional. Jadi bila kita dah train 5-6 bulan dan budak tu memang betul-betul competent dan memang belong to that company, bila kita tahu baru kita teringat bahawa dia ada lagi satu SEM lagi yang dia kena masuk. Kita sebagai majikan memang panas lah, memang macam apa benda universiti ni kan. Jadi sekarang ni alternatively yang kita boleh buat adalah kita offer dia full time, at the same time kita offer dia juga final year project yang dia buat tu ke, thesis yang dia nak buat tu ke adalah sebagai part time di company kita. Maksudnya kita pun boleh bantu juga, kita guide lah student tu nak buat thesis tajuk sekian-sekian, kita memang dalam bidang, kita pun boleh guide dia. Itu advantage lah kalau dia part time dengan syarikat. Back to the question, sesuai ke tak internship di akhir semester untuk universiti? Saya sangatlah bersetuju dengan idea tu. Banyak juga universiti, fakulti ni di tengah semester, ada yang di akhir semester. Yang peliknya pula, computer science ni ada yang bahagian course kalau database ada katanya di akhir semester. Jadi dia tak standardized tau. Saya ada post berkenaan dengan ni dan banyak respon tu pun datangnya daripada lecturer sendiri. Antara jawapan yang saya dapat dekat saya punya post tu, satu adalah disebabkan MQA. Keduanya adalah disebabkan nak pastikan bila student tu nak buat FYP, dia dah dapat experience dah daripada industri, jadi boleh implement. Okey, jadi yang nombor 2 ni yang saya nak bagi feedback. Saya boleh katakan 80% daripada whole thesis itu adalah apa yang dia belajar dekat universiti je. 20% tu mungkin datang daripada industri yang dia boleh bantu untuk buat thesis. Jadi maksudnya dia tak match. Sebab dia mungkin dia buat research, dia nak buat mobile app tentang banjir lah, dia nak buat mobile app kan. Tapi bila dia industri dengan kita nampak dia punya kemahiran bukan untuk buat mobile app, tapi kemahiran dia kita nampak dia ni boleh jadi sebagai satu sistem analis ataupun project manager yang bagus. Bila kita train jadi sebagai seorang project manager atau system analyst, benda tu tak ada kena-mengena dengan dia nak buat mobile app FYP dia. Jadi kalau katakan benda tu nak membantu student tu pergi ke internship, bila dapat ilmu tu nak bantu buat thesis, bagi saya tak match. Patutnya kena memudahkan proses flow student tu. Sebenarnya dia punya angle dia apa? Career path. Universiti kena faham lah kalau anda kata career path tu memerlukan dia punya internship tu pertengahan. Contohnya mungkinlah mechanical, dia kena belajar dulu industri, jadi dia kena faham, jadi baru dia solid buat tesis. Jadi bagi saya ada dia punya keperluan, ada dia punya sebab-sebab tertentu, tetapi kalau dalam bidang saya nampak computer science internship tu di akhir semester. Jadi bila kita dah train, dia dah fit dekat company tu, bagusnya kita serap terus. Yang terjadinya adalah disebabkan knowledge transfer. Kalau kita nak bekerja ni, you nak bekerja dengan kita, biasanya you akan probation selama 3 bulan. Probation tu pun you akan dapat lama lah, mungkin RM1,500 ke RM2,000. Probation period tu adalah untuk dia fit dengan company kita dan kemudian dia dapat belajar ilmu-ilmu yang requirement daripada company. Contoh, dia kena jadi sebagai seorang mobile app developer. Jadi dia kena belajar lah, mungkin kena belajar Java, kena belajar Kotlin lah, kena belajar Flutter sebagainya. Dan kita dah train dia, bila dia dah habis internship dengan kita dan dia kena tambah lagi 1 SEM, katakan 1 SEM dia tu kena lagi 5 bulan, dia dah terlupa dah. Sebab dalam dunia hari ni, you kena sentiasa praktis kalau you betul-betul nak full time. Bila you dah tinggal 5 bulan benda yang you dah belajar dekat company tu, bila kita panggil balik, dia sama balik, dia back to square one balik. Cuma mungkin dia dapat catch up lah 30-40%, tapi still learning curve tu still ada kat situ. Kalau boleh, bila kita dah train dia, benda tu dia kena sentiasa praktis. Cuma bila kita out of our control, under university punya control, dan itu antara bottleneck dia.